Saya juga ingin mengambil kesempatan di sini untuk maklumkan iaitu bahawa kesan positif pertama ini saja untuk flashback ya. Positif COVID di negeri Pahang ni ialah pada 12 Mac di daerah Bentong yang membabitkan seorang peserta perhimpunan Iktimak Tabligh di Masjid Jamid Seri Petaling, Kuala Lumpur antara 28 hingga 1 Mac yang lalu. Dan ekoran daripada itu di peringkat negeri Pahang kita telah tubuhkan jawatankuasa bencana yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri yang bermesyuarat tiap-tiap hari. Dan saya juga ucapkan syabas dan tahniah pada pengurusi jawatankuasa bencana yang dipimpin oleh Setiausaha Kerajaan Negeri yang mengambil tindakan yang proaktif. Saya ingin maklum kepada ahli yang berhormat, kita menduduki tangga ke-6 tertinggi kes COVID di Malaysia, dan sekiranya jika kita tidak mengambil tindakan yang tegas, kemungkinan kita menduduki tangga yang kedua ataupun ketiga. Sebabnya negeri Pahang ni bersempadan dengan Johor, bersempadan dengan Perak, bersempadan dengan Selangor. Jadi penyakit untuk merebak cepat, tapi kita telah mengambil tindakan yang serta-merta. Sebagai contohnya di Jerantut, bila kita dapati ada satu kes di situ, kita telah kuarantin dengan cepat. Kita tidak bagi orang luar masuk dan orang yang di dalam pun tak boleh keluar. Kita kuarantin terus. Dan sebab itulah penyakit ini dapat dibendung. Dan menurut rekod kita cuma ada 32,237 orang yang telah disaring, seramai 370 orang atau 1.15% disahkan positif dan dirawat di hospital. Manakala 363 orang daripada 370 orang tadi ataupun 98.1% telah pun sembuh. Cuma 7 kes atau 1.9% telah mengalami komplikasi dan meninggal dunia. Dan sebagai menghargai mereka yang tungkus lumus ramai lebih kurang 7,800 orang, 7,000 hingga 8,000 orang, Kerajaan Negeri telah pun mengadakan telah meraihkan mereka pada satu majlis makan malam, iaitu pada 18 Ogos yang lalu, sebagai tanda penghargaan dan ucapan terima kasih daripada Kerajaan Negeri kepada mereka. Yang berhormat Datuk Seri Yang Tua, seterusnya ialah InsyaAllah dalam masa terdekat ni kita akan menyambut Hari Kebangsaan yang ke-63. Tetapi kita masih lagi dalam tempoh PKPP. Dan kita semua sedia maklum bahawa tema sambutan kali ini ialah Malaysia Prihatin, yang secara umumnya bermaksud seluruh rakyat Malaysia berganding bahu memerangi wabak pandemik COVID-19 yang masih melanda dunia, negara dan negeri kita. Berdasarkan keprihatinan atau sikap mengambil berat kerajaan, sama ada kerajaan pusat maupun kerajaan negeri, yang sentiasa mengutamakan kesejahteraan dan kebajikan rakyat. Tema ini sangat bertepatan dengan pengumuman oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu mengenai inisiatif prihatin ataupun singkatan kepada pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat yang merangkumi aspek ekonomi, kebajikan dan kelangsungan hidup rakyat Malaysia. Jadi matlamat utama sambutan Hari Kebangsaan ialah untuk memastikan semangat patriotisme dan cintakan negara dapat terus mekar serta diamalkan oleh rakyat negara dan negeri kita. Jadi saya ingin menyeru pada tengah hari ini, khususnya kepada pemilik-milik bangunan dan permis perniagaan ataupun kenderaan kita, supaya mengibarkan bendera Malaysia sebagai tanda patriotisme kita ini tinggi kepada negara. Sambutan Hari Kebangsaan ini, seperti mana kita sedia maklum, ialah sangat istimewa, sempena dengan rukun negara yang menjadi tonggak pegangan kita selama ini, iaitu ulang tahun ke-50 kewujudan rukun negara, iaitu 5 prinsip: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Oleh itu saya berharap semua rakyat negeri Pahang khasnya dan negara memperbaharui tekad untuk akur dan patuh, di mana juga kita harus akur dan patuh kepada perlembagaan negara. Saya baru teringat apa yang dimaklumkan oleh YB Mambu tadi, yang mengatakan bahawa kita tidak seharusnya menghukum, tidak seharusnya mengenakan denda. Tetapi saya ingin berkongsi, semasa saya pergi ke Nanning, China baru-baru ini, saya ada berborak
dengan public figure di Nanning. Saya bertanyakan mengapakah Nanning ataupun China ni maju dengan cepat. Dia kata salah satunya ialah selain daripada disiplin, mereka mengenakan denda. Sebagai contohnya, kalau memandu dalam pengaruh alkohol, ada berlaku kematian, lesen tarik terus. Semua hidup lesen ditarikkan. Jadi bagi kita di Pahang ni, yang pertama sekali kita gunakan pengaruh kita lah, ya. Dia ada dua cara. Kita gunakan pengaruh ataupun kita gunakan kuasa. Tetapi seelok-eloknya dalam kita mentadbir ialah kita gunakan pengaruh. Kita nasihat dulu. Tetapi kuasa ataupun menerusi undang-undang perlu juga dikuatkuasakan. Kalau tidak, rakyat tidak akan patuh. Jadi sebab itulah saya bagi tahu kepada PBT dan sebagainya, seboleh-bolehnya educate dulu masyarakat. Pengaruh dulu, mempengaruhi mereka, bagi tunjuk ajar dan sebagainya. Tetapi kalau sekiranya mereka tidak patuhi juga, sewajarnya mereka ni dikenakan denda. Sebab kadang-kadang baru public dia rasa takut sikit bila kita ada tindakan penguatkuasaan. Tapi itu has a last resort lah, yang terakhir. Bukan kita gunakan tindakan undang-undang baru kita nak nasihat dan sebagainya. Kita nasihat dulu, kita educate dulu. Tetapi last sekali ialah mesti kena ada tindakan undang-undang supaya mereka patuh dengan apa yang telah kita tentukan. Jadi yang berhormat Yang Ketua, saya ingat itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya duduk, saya ada dua rangkap pantun yang saya tujukan khas kepada semua rakan-rakan ahli yang berhormat. Hari ini menanam jagung, esok lusa menanam serai. Pagi tadi kita berkampung, petang ini kita bersurai. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita jumpa lagi. Yang berhormat Konduktor, dengan ini saya mencadangkan persidangan Dewan pada hari ini ditangguhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.